Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kalau tak dengar suara saya, sila komen. Kalau saya pun pergi terlalu laju pun, sila berikan feedback. Kalau ada poin-poin yang nak ditambah pun, sila berikan di ruang komen tu. Saya pernah ni tersilap memberikan tentang wafer fabrication dalam session yang sebelum ni, tentang saya punya China brief outlook last week. Rupanya bukan water fabrication tapi adalah wafer fabrication. Saya tersalah huruf sikit dekat situ. Tapi tidak mengapa. Alright. So kita kena faham juga apa benda yang ada dalam kita punya semiconductor ni daripada segi proses dia. Sebelum kita kenal dulu apakah itu semiconductor, dia punya proses yang involve, dan mungkin at the end of the session kita akan tengok dalam dua counter yang saya telah pilih beforehand lah. Untuk tengok dia punya chart semasa, dan kemungkinan kita tengok juga a few certain counters yang daripada segi global punya front. Loud and clear. Terima kasih kepada Tuan Imashir. Welcome lagi kepada yang lain. Jemput lagi rakan-rakan yang lain. Jangan tinggalkan saya kesorangan dalam sesi ini. So dari segi semiconductor, macam mana dia punya startingnya, ya Allah. So bermula daripada hanya sebanyak item yang ada dekat dalam kita punya dunia, iaitu pasir. Daripada segi pasir itu yang punya chemical yang sangat penting untuk kita mengeluarkan silikon tu. Apabila telah dipurify, dia akan menghasilkan silikon ingot seperti dalam gambar sedemikian. Dan kemudian dipotong sekecil-kecil yang menjadi blank wafers yang slice. Lepas tu dia buat menjadi pattern wafers, dan daripada pattern wafers yang design dengan sedetail-detail with zero margin for error. This antara the words yang flying around in terms of kebiasaannya. In kilang punya ni wise, in kilang wise, you need to this particular chips need to have very low macam tu zero tolerance for error, so that semua processor item yang kita akan pakai dalam kita punya segi teknologi berfungsi dengan baik dan berfungsi dengan sempurna. So itulah pattern wafers, dan kemudian dipotong dengan kecil-kecilnya menjadi kita punya chip. Bukan chips keropok ataupun french fries. Tapi kita punya chips untuk gunakan untuk teknologi tu, dan kemudian dibawa kepada back end, masuk dalam kebahagian komponen untuk assembly, dan kemudiannya baru diberikan kepada final products, iaitu kita punya EV, electric vehicle, satellites, even untuk AI, untuk bahagian data center pun memerlukan chips ni. Kita punya komputer, kita punya PC, kita punya telefon. Semua tu adalah benda yang penting. So bermula daripada seluas-luas raw material yang ada sebagai tanah pasir itu sendiri, sampailah kepada proses untuk kita punya komponen-komponen elektrikal tu semua. Menarik kan satu bahagian semiconductor, dan setiap proses yang ada dekat dalam menghasilkan chips ni, memang ada company-company yang involve menghasilkan setiap stage of the semiconductor tu sendiri, termasuklah negara kita sendiri. Negara kita pun, Malaysia, involve juga dalam pasaran semiconductor ni juga. Cuma ni kita tak tahu berada di mana. So siapa-siapa yang tidak tahu, jadi kita akan go through. Right? Cukup untuk bahagian supply chain semiconductor ni juga ada dekat bahagian, dia ada 3 komponen, iaitu bahagian logic, iaitu the main brain of the chips tu. Dan kita ada dia punya memory, dan juga dia punya discrete, analog and others, iaitu doa. Sorry ataupun bukan dead or alive. The logic, the brains yang kita ada tu adalah kita punya microprocessors. Dia punya general purpose logic controller, microcontroller, dan juga connectivity products. So the main brain yang nak menghasilkan the output yang sepatutnya dikeluarkan tu. Dan kita punya memory, iaitu DRAM ataupun kita punya RAM dalam komputer yang sampai berapa GB sekarang ni. Daripada zaman below 1 GB 500 MB punya RAM, sekarang sampai dah 7, 8, 9, 10 RAM dekat satu laptop pun. Dan kita punya NAND. Ni mula-mula saya macam sepanjang saya mengkaji semiconductor ni, saya tak faham apa benda NAND ni, short term ke apa ke. Rupa-rupanya saya terlupa. Dalam fizik sekolah dulu ada belajar the N ataupun the not dengan NOR. Ada 3
tiga komponen untuk transistor tak salah. Tolong betulkan kalau saya salah. Transistor saya pun macam terconfuse sikit bahagian transformer dengan transistor. Semua kita buat komponen-komponen fizik tu. So NAND dia punya panggilan dia itu kita punya flash memory yang sekarang ni telah menghasilkan kita punya SSD in alternative to the traditional hard disk. So itu dia punya gambar rajah kat bawah tu yang dengan dia punya code binary tu. AB tu akan keluarkan apa. So between 1 and 0 itulah daripada asas fizik tu sampai kita belajar sampailah kepada semicon. Siapa kata kita belajar fizik tu tak apply. Dalam saham pun kita belajar juga macam mana nak memahami supply chain industry tu daripada daripada mana semiconductor yang datang. Okay, dan kita ada bahagian yang ketiga gitu iaitu discrete, analog dan juga others iaitu DOA. Okay, banyak tag ni kepada Tuan Abi Saif. Terima kasih. Okay, bahagian discrete, analog and auto-electric sensor actuator ni memang part of the bahagian yang akhir sekali iaitu bahagian dari segi performance semua tu. Dan paling contoh yang paling senang kita boleh ambil adalah kita punya fast phone chargers tu. Daripada segi macam dia dial down the electricity untuk charge kita punya phone tu so that the electricity flow tu tak terlalu besar so that dia akan meletupkan phone tersebut dan juga menyalurkan current yang optimize so that kita punya phone and battery boleh tahan lama. So tu bahagian dia. Okay. Dan mungkin ada juga yang kita tanya. Bukan DEO pun DEA sama je lah dalam term ni. Okay. So ini adalah report daripada Boston Group Consulting. Boston Group Consulting pada tahun 2021 April baru-baru ni. So dia buat analisis untuk global semiconductor sales by application market, meaning dia punya total revenue pada tahun 2019. Okay, yang ni dapat pecahkan yang DAO, dalam ada a few pecahan iaitu kita punya mobile phones, kita punya consumer electric iaitu kita punya peralatan perkakas semua, okay. PC, kita punya laptop dan juga desktop, okay. ICT infrastructure, okay, dia bagi situ terma dia iaitu data center dan communication center. Communication network, okay, ada bahagian industrial dan juga last sekali adalah automotive. Okay, so kita nampak dekat sini even pada tahun 2019 pun ICT dan mobile phone adalah the two biggest revenue making untuk semiconductor ni. Dari segi pecahan memori, logik dan juga DAO dia. Kalau dah nampak dah faham slide saya yang sebelum tadi, okay, memberikan sebanyak 36% dan 39% untuk mobile phone dan juga ICT infrastructure ni. So benda sangat penting sebenarnya untuk bahagian memori tu untuk this particular two industries iaitu mobile phone dan juga ICT industrial. Okay, dan yang followed by electronics consumer electronics iaitu 22%, tetapi lebih kepada bahagian logik iaitu the process yang dia sepatutnya perform. Kenapa bahagian logik tu lebih dekat bahagian consumer electric, PC dan juga ICT infrastructure, kerana when the appliance is programmed to do what it's supposed to do, that is where the logic teknologi itu memang sangat lebih diperlukan kepada these particular items. Okay, dan ada bahagian kita punya DAO iaitu the final end products iaitu bahagian contoh macam charger tadi. So dalam 33% untuk bahagian mobile phones and consumer electronic sebanyak 32% dan industrial memberikan paling banyak iaitu around 63% of the 12% industrial tu sendiri. Okay, sebab dia adalah menginvolvekan banyak sangat manufacturing process kat situ. So that's why industrial memerlukan percentage of the revenue tu lebih kepada untuk industrial tu lebih banyak in terms of majority dia. Okay, so in overall, okay, in average overall iaitu pada 2019 total global sales untuk semicon sahaja memberikan value sebanyak United States dollars USD 412 billion. Ini total the whole world punya sales Okay, so around 26% is for memory, 42% is for logic punya bahagian dan around 32% is for DAO. Okay, then ni adalah the value chain yang include 7 different activities. Okay, untuk kita kenal sedikit
the chain yang the supply chain yang kita ada dalam ekonomi kita lah, iaitu kita punya pre-competitive research biasanya dalam industri R&D yang untuk buat design dan kita punya manufacturing, okay, dan then baru kita beralih kepada kita punya bahagian front end, iaitu wafer fabrication, macam mana dia produce the wafer dan into pattern wafer tu, and then baru diberikan kepada bahagian back end, iaitu assembly, packaging and testing. Jadi kita akan tengok counter-counter ataupun company-company ataupun syarikat apa yang berkaitan dengan this particular processes ni, okay. Dan untuk kita beralih kepada bahagian EDA dan juga core IP, iaitu then terus kepada bahagian equipment and tools, then lastly untuk bahagian activities, iaitu materials lah, which is not very much of the percentage of the share yang memberikan value kepada bahagian materials tu. Yang lebihnya adalah untuk bahagian bahagian kita punya equipment and tools tu. Dari segi value added dia, in terms of increase from sales from the year before tu, kita tengok capex dia sampai 64%. So which is quite significant juga kat situ. Okay. Dan ini juga in terms of overall, in terms of global punya total industry of sales yang ada pada tahun 2019 daripada report yang sama juga. Okay, kita nampak in terms of the global companies yang ada, iaitu by design biasanya akan dibuat oleh company macam Intel, Samsung, ada Texas Instruments, Analogs, okay, Renesas, Infineon, iaitu NXP juga, okay. So involve daripada design sampai ke bahagian manufacturing, itu pun ada lagi lebih, dan kita boleh juga filter this particular companies untuk kita punya idea untuk trade dalam pasaran global. Jadi kalau kita tunjukkan sama ada a few of these companies mungkin syariah atau tidak syariah lah, okay. Then ada kita punya bahagian fabless design, iaitu Qualcomm, Nvidia dengan AMD, kita punya graphic card tu sangat-sangat penting. Then kita punya bahagian foundries, iaitu integrated device manufacturers tu, IDM tu, okay, rely on this particular foundries, iaitu TSMC, Taiwan Semiconductor Company, UMC, nama dia saya tak ingat, lupa pula short form tu UMC tu, dan juga semiconductor manufacturer industrial company pun TSMC, UMC dan juga SMIC semua berada di dalam China. So kenapa China menjadi satu focal point yang agak penting untuk bahagian layer specialization ni, okay. Cumanya kita tahu trade war already happen between US dengan China. Cumanya sekarang ada sedikit roadblock dari segi bahagian since bahagian integrated IDM tu lebih banyak dekat company-company in US, dan bahagian layer specialization ni banyak dekat China. So sekarang in terms of US pun kena cari third party yang lain untuk tolong bahagian layer specialization, dan China pula kena cuba untuk berdiri sendiri untuk membuat jenis particular design and manufacturing tu yang in the process kat atas tu. So now sekarang, and because of the trade war juga memberikan satu opportunity untuk other countries, okay, untuk take advantage of of the loophole between this particular trade war tu sekarang. Walaupun ada tariffs, tapi that is the part that is between those two yang kita boleh take advantage lah. So in terms of capacity and sales, kita nampak in terms of bahagian IDM tu memberikan almost 98% daripada memori sebagai 90% daripada total IMD punya sale. Then the rest of the bahagian 2% tu hanya dekat layer specialization sahaja. Cumanya lebih dekat bahagian layer specialization, including kita punya country negara tercinta Malaysia dalam bahagian OSAT dan juga ATE, okay, memberikan capacity dan sales sebanyak 79% ataupun 47% capacity 79% dan juga sales sebanyak 47% dalam pasaran global. So overall bahagian layer specialization hanyalah 33%, okay, tetapi most of the total percentage of the revenue datang daripada integrated device manufacturers tu, which is the more kepada pasaran US lah, okay. Alright,
So ni kita dah nak tengokkan dia punya macam mana proses tu flow daripada US sampailah ke bahagian Asia. Okay. So so kita tengok bahagian intangible yang dotted line dan physical flow tu which is dari segi the real items je lah. Okay. Kita tengok di situ first design daripada US dan juga European, so intellectual IP license daripada Europe in terms of architecture dia. Okay, US EDA firm memberikan sophisticated software untuk chip design. Okay, dan US pun memberikan fabless firm design untuk commercialize chips tu, and then diberikan kepada again dalam bahagian US juga, okay, chip selected design by a US smartphone OEM to power its new device. Then barulah kita pergi kepada the chips is then shipped to to the OEM assembly partner in China who incorporates it into a circuit board inside the phone. Okay, then alternatively the smartphone then is sold back to consumer pada US. So so memang betul-betul the process goes hand in hand between US and China. Tetapi now this particular supply chain is facing facing a problem at the moment lah. Okay, then even the chip tu dah sampai ke China, kita pun in Malaysia menerima sebahagian daripada situ, iaitu individual chips are separated and packaged by OSAT in Malaysia. OSAT ni is outsource outsource apa nama dia tu? Outsource. Sekejap saya lupa pula dia punya nama dia. Outsource assembly and outsource semiconductor assembly and test. Okay, sorry, maafkan saya. Okay, so itu Malaysia antara company yang melibatkan diri dalam bidang ni lah. Dan daripada OSAT tu juga memberikan industri yang sebahagian kepada kita punya ATE, iaitu automated test equipment. Okay. Then teruskan kat bahagian manufacturing juga, Taiwan pun terlibat juga dari segi bahagian imprint the wafers with an array. Dia yang buat pattern wafers juga. Okay. Then sampai ke bahagian equipment yang usually many companies daripada R&D yang buat tu, which is US, Japan dan juga Europe lah. Kita tahu Japan punya R&D tu memang usually quite strong jugalah. Okay. Then in terms of bahagian ingots, dia punya bahagian silicon untuk bahagian raw material tu, okay, kebanyakannya daripada South Korea dan juga Jepun. Kita tengok sliced wafers in South Korea, okay, juga polish juga di situ. Okay, Japan pun membuat dia punya recrystallize to form the large single crystal. Okay, dan US pun ada dia punya silicon dioxide is mined in the US. So dari segi raw material tu, US, Japan dan juga South Korea menjadi negara yang penting juga. So kita boleh summarize kat sini pun, banyak proses daripada segi design dan juga raw material pun lebih kepada United States as a whole. Cumanya bahagian assembly line je yang lebihkan kepada bahagian China dan juga the other ASEAN countries lah, including us and Taiwan juga. Okay. So kita nampak the flow tu dia pergi macam mana. Alright. Okay, pukul 9. So berikan ruang sebentar sebelum kita sambung kita punya second half of the session untuk a little bit of extra outlook yang saya boleh provide daripada research report yang saya baru jumpa sebentar tadi. Okay, siapa yang nak tahu, tunggu sebentar lagi. Okay, so kita teruskan dengan kita punya the specific companies yang ada dalam the supply chain industry yang mungkin lagi dekat dengan kita, iaitu kita punya negara tercinta, Malaysia. Alright, itu pun ada juga a few of the names yang kita boleh consider dalam kita punya global watchlist. Okay, so kalau kita nak fahami the industry yang ada dalam kita punya supply chain, iaitu dari segi device, conceptual dan juga design, kita boleh consider companies such as Texas Instruments, Broadcom, Qualcomm, Intel, Analog dan AMD. Dan AMD definitely syariah dalam filtering untuk basically dalam CGS AMD memang ditulis itu dalam sektor syariah lah. Okay, dan kita punya wafer fabrication ada TSMC, UMC dan juga SMIC. Okay, tapi malang sekali semuanya tidak syariah dalam research saya. Okay, bahagian subchain kita ada kita punya company iaitu Frontcan, UWC, Amlex dan juga Turia. Okay,
dan bahagian packaging dan assembling. Okay, kita punya Inari, okay, Globetronics, Unisem, MPI dan juga KESEM under OSAT punya sektor, dan itu juga memberikan another sector untuk function iaitu bahagian ATE, yang tu bagi tu punya MMSV, Penta, Airsoft, Greatek, Biz Dynamic, Emulus dan MITEC. Okay, dan untuk bahagian test contractor dan juga visual inspection, kita punya JF Tech dan juga Foundpack Group, dan juga Vitrox and TT Vision Holdings. Dan bahagian kita punya EMS iaitu kita punya perkakas elektrik, kita punya VS Industries, PI Industrial atau PIE lah, dan Ataims kita yang perform hari ni telah diberikan dalam kita punya subscriber session yang diberikan oleh analis juga, telah membuat satu push yang agak menarik hari ni. Okay, yang kita punya SK Press, okay, kadang-kadang SK Stress tapi counter dia sangatlah fundamentally sound. Okay, dan final product kita punya Huawei, Samsung dan juga Apple, which is Apple dalam CJS-CIMB masih lagi syariah. Okay, so apa yang menarik minat kepada saya minggu ni adalah kita punya dan juga bulan ni adalah kita punya earning season. Okay, kita tahu Apple punya earnings pun dah keluar. Okay, dan tapi kita dekat Malaysia ni pun ada juga earnings yang baru keluar. Nak tahu tak kaunter apa tu tuan-tuan dan puan? So komen sikit siapa yang nak betul-betul dengar ni. Ada counter yang baru keluar quarter report baru-baru ni, dan kita akan go through sedikit counter tersebut, macam mana dia punya prospek dan juga improvement in the past in the past quarter tu. Okay, nampak macam tak ada je. Okay, ya, counter apa tersebut? Okay, boleh kita buka kita punya Malaysia Stock Business. Teruslah kita nampak as of 30th Julai. Okay, nampak tak slide saya ni? Kalau tak nampak beritahu. Okay. Okay, kenapa hari ni? Hari kita hari Senin kan? So ada dua counter yang telah memberi daripada kita punya kajian pula, daripada kita punya list of analisis daripada semiconductor tadi. Nampak sini iaitu kita punya Mi dan juga Unisem. Bolehlah kita go through dulu. Kenapa tiba-tiba Mi gap up hari ni? So mungkin disebabkan potential earnings yang dia bagi tahu kat sini lah. So kalau kita klik Mi Technovation hari ni, tu dia punya chart movement untuk hari ni, walaupun very brief, tapi saya boleh nampak macam mana macam mana dia perform pada hari ni. Harga naik sampai 21 sen iaitu sebanyak 5.4%. So definitely bila dah open ke atas ni confirm dah gap up, and then dia jatuh balik. Saya tidak tahu dia tutup gap atau tidak, jadi kita akan tengok chart. Okay, so dia adalah satu company semicon yang yang untuk di bahagian automated test equipment, right? So kita nampak dari segi market cap pun sangatlah cantik, sebanyak 3.3 billion, which is considered as a large cap punya company, right? Cuma bahagian valuation of course memang sangat tinggi in terms of PE 61 PE, tapi untuk quarter yang baru-baru ni dia telah memberikan improvement, okay, which is quite significant. Nampak jelas ke tak jelas semua ni? HC is dead. Lama dah dead M Ramadan Tuan Ramadan Farid. Memang siapa-siapa yang join kita punya subscriber pun saya memang dah bagi tahu, in terms of analyst pun memang dah sampai tak ada counter nak pilih dah. Untuk bahagian healthcare tu. Mungkin satu dua je lah yang boleh consider. Sekejap nampak tak nampak Nampak je kan? Okay, kalau kita tengok dekat bahagian revenue dia, daripada 54 million naik sampai 117 million, which is almost double kat situ. PBT, profit before tax pun from 3 million jump to 26 million. Net profit at the end pun jump quite significant juga, daripada 3 million kepada 26 million. So betul-betul ni dia bagi kau-kau naik ni. Okay, 0.47 EPS naik sampai 3.35. In terms of the detail apa nak faham semua ni, saya tidak akan go through pada malam ni lah. So itu memberikan change daripada quarter to quarter kepada 600% in terms of short term wise. Okay, year on year daripada quarter 2 tahun sebelum ni, which is from here. Okay,
sebanyak 44%. Okay, so kita go through sikit apakah yang ada dalam dia punya quarter report ni. Okay, kita klik terus nampak interim financial report for the second quarter ended 30th June 2021. Okay, so kita nak baca sikit. Okay, kerana kalau kita tidak baca dan kita tidak fahami kenapa dia naik, adakah kenaikan tu genuine ataupun tidak. Itu kenapa kita buat session ni just a brief session, so that kita just ambil tahu kenapa Great Tech pula dah, kenapa Mi Tech ni perform dan sampai gap up. Okay, kerana ya betul chart tu bergerak in discount to the fundamental data, tetapi bila ada earning surprise yang mungkin sedemikian macam ni, dia boleh memberikan kesan ataupun short term punya impact, atau bila mana chart tu tidak reflect the earnings yang sepatutnya lah, ataupun the expectation atau estimation mungkin daripada analyst juga. Okay, so kita tengok dekat situ. In terms of individual quarter, nampak ini di compare dengan quarter 2 yang tahun sebelum ni. Okay, kita nampak kenaikan sangat mendadak dari segi revenue dia. Okay, so which is quite a genuine punya kenaikan lah. Okay, then in terms of overall profit dia, dan itu memberikan EPS daripada 2.44 kepada 3.35 selepas setahun. Okay, tapi kita juga perlu fahami apakah lagi items yang menarik dalam dia punya financial statement ni. Okay, kita nampak in terms of property pun dia telah meningkatkan. Ini audited figure as of 31st December 2020. Okay, sekarang kita dah sampai 6 bulan. Kita nampak dia telah menambahkan bilangan property dia. Intangible asset dia grow dengan mencanak daripada 8 juta kepada 210 juta. So satu benda yang agak signifikan ni. So mungkin memberikan gambaran yang dia tengah perform. Dengan intangible asset ni kita boleh tengok juga apakah description dia kalau dia tak jelaskan dalam ni, dan kita kena baca annual report lah, which is apa yang kita akan buat malam ni. Okay, then dari segi inventory, dia menambah inventory, maksudnya dia mungkin akan buat sale dalam masa yang akan datang. Cash pun naik daripada 56 kepada 97 juta, which is quite good juga. Okay, and short term funds pun berkurang sedikit. So mungkin dia dah gunakan. Alright, so apa lagi? Borrowings naik. Okay, so mungkin dia perlukan dana juga sambil untuk membayar vendor yang dia ada. Okay, so kita boleh tengok terus kepada summary. Kalau nak terus fahami kan apakah dia punya conclusion untuk Mi Tech ni. Okay, untuk siapa-siapa yang tak apa faham untuk Mi Tech ni buat apa, so kita boleh faham dekat. Tengok situ Semiconductor business equipment unit, Cebu unit tu kita nampak dia ada die sorting machine for advanced packaging. So kita tahu dia dalam sektor mana tadi. Okay, vision inspection machine, okay, precision bonding, okay, final test handler. Okay, pun dekat China, Taiwan. So kita boleh nampak kat sini yang China, Taiwan dan Korea juga memberi satu kesan kepada bisnes untuk Mi Tech ni juga, right? Okay, kita pergi kat belakang untuk tengok dia punya bahagian prospect ataupun comments during the quarter tu. Okay, mana ni? So disebut kat sini comparison corresponding quarter in review of last year punya. Okay, group achieve 17 million revenue during quarter, which is a 89.4 year-on-year contribution because of nampak ni apa dia? Okay, strong demand from our customers, especially from China market, increasing of 31 million compared to year ago. Okay, due to deployment of 5G enabled handphones. Benda yang penting ni. Okay, demand on electronic for wireless and telco applications. Sebab orang work from home during the pandemic kan. So nampak orang pun start shopping dengan deal shopping dengan Lazada yang macam-macam offer tu. Dengan World Singles Day lagi tahun lepas kan. Pun juga memberikan satu impact kepada sales juga kan. So in line with the revenue growth, posted a profit. Okay. So bagi tahu aggressive expansion juga daripada in Taiwan, Korea and China, as well as new plant dekat Ningbo, China. Tu dia. Okay. Apa lagi review dia bagi? In terms of cumulative quarter. Okay. So memang
So in line with in trend, China is moving towards building its own semiconductor ecosystem. Nampak tak? In terms of supply chain yang daripada pergaduhan US dan juga China tu, so kita tahu China is trying to build their own ecosystem. Ni adalah satu benda yang menarik buat siapa-siapa investor ke dalam market China. Okay, di mana semiconductor ecosystem in China is not as strong as the US punya ekosistem yet. Okay, itu satu memberi satu harapan. Last week saya cakap tentang risiko yang ada dekat China, sampai China pun jatuh sekali. So kita nampak hari ni China punya market pun dah start rebound sikit. Okay, dan ada kita punya Tuan Elmi, kita punya unit trust trader kita memang sangat happy lah dalam kita punya dalam kita punya investor group. Okay. Okay, apa lagi? Apa lagi komen yang dia bagi tahu? Okay. Group managed to recover, okay, expenses recurring, okay, ni standard. Okay, apa lagi? Prospect. Dia dah bagi tahu juga sini. In terms of optimistic untuk December 2021, okay, by proven business model, semiconductor industry has proven its unbeatable position in the world economy amid the COVID-19 crisis. Okay, illustrating the world increasing reliance on advanced technology. Okay, reshuffling ecosystem as a result of US-China decoupling. Sebab US-China dah berpisah sebagai suami isteri yang paling yang untuk dalam rumah tangga semiconductor yang terbesar, dan dia ambil hala tuju yang tersendiri. Ni macam contoh Jeff Bezos dengan isteri lah, zaman-zaman susah dulu naik sama-sama, bila dah company dah besar, Jeff Bezos pun keluar daripada Amazon, dan dia punya wife pun nak cerai juga. dengan harta yang banyak sekarang kan. Macam tu lah the most similar kind of comparison yang kita boleh buat. Okay, so semiconductor equipment business unit in robotics, industrial 4.0. So definitely kita sebagai present in the country where key IDMs OSAT operate, okay, the group is now well positioned to benefit from growth of cloud computing lagi. Itu dia. So a lot of things happening untuk MiTech ni, dan kenapa dia actually in good position untuk mengambil advantage untuk dalam industri semicon ni lah. Okay. Dan itu kalau kita dapat baca report ni dengan briefly pada 30 Julai sampai the whole weekend tu kan, sebenarnya kita dah boleh expect dah pun apa yang akan jadi dekat MiTech pada pagi tadi. Itu sebab kenapa dia itu yang memberikan dia the over expectation ataupun gap up dalam chart tu. Kalau kita tekan dekat chart pun kita boleh tengok juga kat sini. Okay, kalau kita buang tepi ni, kita buang Bollinger Band ni, tak perlu. Tengok kita gap up dengan volume yang sangat tinggi. Then kemudian jatuh balik in terms of MA 200 ni untuk long term punya investment. And then I think some of the short term investor dah sampai, dah memang target. I think certain investor ataupun certain trader dah start target this particular gap and actually has taken profit untuk this particular resistance, and that is why kenapa dia close merah pada hari ni, disebabkan quarter news. So kita kena tunggu apa yang akan jadi selepas dia dah settle quarter sentiment ni. So itulah so tapi overall kita tengok dari segi untuk Mi ni, okay, chart tidak boleh buka sepenuhnya sebab stop loss dah kena bayar sekarang. Okay, so ada lagi chance to go into the higher resistance. So kita gaji dah dulu counter ni macam mana dia nak pergi in the next few months to come. Alright, so satu lagi untuk siapa pula? Unisem tengok pula Unisem. Unisem ni lebih kepada bahagian OSAT. Kalau kita tengok di punya slide tadi kan, okay. So harga dia pun RM8.60, tapi kenaikan sebanyak 25 sen hari ni. Okay. Market capital pun around 6 billion. Memang counter yang nak kata kayangan pun ya, tapi tak maksudnya kita tak boleh trade langsung disebabkan kenaikan dia yang tinggi tu. Okay. So, kita tengok dia punya brief quarter performance. Kita nampak kat situ. Okay. Boleh zoom in Boleh zoom in tak, Sif? Aku nak nampak sikit.
Right, terbaik tuan kita. Okay, so 30 Julai dia dah keluar, kita tengok revenue pun naik daripada 370 ke 400. PBT pun naik around 10 million, net profit is around 9 million. Okay, EPS earning per share pun naik juga daripada 5.73 to 6.8. Okay, NTA pun naik, memberikan dividen sebanyak 2 sen. Okay, quarter-quarter pun hijau, year on year pun hijau. So sangat menarik lah counter ni juga. Okay, dia bagi tahu ada news juga, analyst raise target price for Unisem after stellar 2Q result. Kemudian kita boleh baca news juga bila dah analyst keluarkan dia punya findings juga. So bacaan quarter ni adalah untuk kita just memahami apakah yang ada dalam Unisem ni yang menyebabkan dia sangat-sangat berpotensi. Okay. So kita bandingkan daripada segi sini tengok Unisem ni dia bagus sikit buat in terms of quarter report dengan daripada year on year dengan Q on Q dia. Okay. So in terms of kita fokus dekat bahagian kiri ni. Okay. Kita tengok daripada segi gross profit pun naik quite significant juga situ. Okay. Ni figure kumulatif kalau ada siapa-siapa yang tanya. Okay. So dari segi quarter sahaja kita nampak performance by individual quarter saja pun dah very much improve. Okay, dari segi profit dia, okay, tengok daripada segi earnings per share dia naik sebanyak 2 sen from previous quarter year punya. Okay, nanti kalau kumulatif kalau kumulatif yang current year to date as of 30 Jun untuk 6 bulan sampai 12.53 untuk dia punya EPS. So memang betul-betul kau punya improvement ni. Okay, so kita terus pergi ke bawah apalah yang diberikan komen oleh syarikat Unisem ni. Dia dah komen kat atas Okay, bawah sikit. Okay, the group recorded continuing operations of 400 million respectively from current quarter 6 month ended. Okay, improvement in revenue was mainly due to higher sales volume, increase in average selling price despite the depreciation of USD MR. So kita tahu kita punya Unisem ni memang based on exports. Okay, rates bila depreciation tu bila depreciation of USD tu berlaku, maka export akan menjadi kurang dari segi value dia lah. Okay, so kita nampak dia memberitahu iaitu because of increase in sale dengan increase in average selling price, sebabkan kita punya chip shortage in global punya global wide. Okay, apa lagi komen dia bagi? Higher profit before taxation was improved gross profit arising from higher sales revenue. Okay, apa lagi yang ada? Dan bahagian prospek ke tidak? Tidak ada. So Unisem tidak memberikan sebarang komen untuk performance yang akan datang ataupun dia punya take untuk outlook dia lah. So kita kena refer kepada bahagian analyst lah untuk bagi tahu kita. So right, untuk bahagian chart pula, apa yang terjadi pada Unisem selepas keluarnya quarter earnings tu. Okay, kita terus nampak dia memberikan kenaikan yang agak positif pada hari ini. Okay, tidak ada menunjukkan that particular drastic movement macam MiTek tadi, pun ada juga that particular resistance untuk yang sebelum ni. Okay, dan walaupun harga kayangan, tetapi potential untuk kenaikan tu masih lagi juga ada. Dan sebenarnya kalau kita nak tengok ni pun walaupun mahal tetapi boleh jadi lagi mahal. Macam tu lah dia. So itu pun memberikan kita pandangan yang walaupun kita nampak harga ni masih macam mahal, tapi in terms of the global outlook for the industry masih lagi evergreen dan berpotensial in the long run. Okay, so kalau kita nak try to tengok kita punya teknologi index kan. Okay, nanti nak buka trading view je. Okay, cerah sikit mata. Nampak chart gelap ni, saya sakit mata sikit. Okay, so kita nampak terus apa ni, terus buka Apple ni. Apple pun dah start live market pukul 9 tadi. So tengah live lah ni.
So kita nampak kita punya sektor yang paling terdekat dengan kita in terms of Malaysia, itu punya Inari So kita tengok Apple kita tengah dah start open market. Tu dia. Ni timeline one day. Tengok dia start open US punya market currently. Tahu mungkin chart ni delay ataupun live, saya tak sure. Mungkin live ni sebab tengah bergerak-gerak. Okay, so kita nampak ada rejection dekat sini untuk tidak jatuh selepas dia keluar dia punya earnings ni. Okay, ada orang take profit. Dan kalau betul-betul rezeki kita ada, dan kemungkinan dia akan test lagi resistance yang ada dekat atas ni. Terus kita nampak apa yang counter-counter yang ada in terms of international. So ada mungkin yang tanya kan, kalau kita nak search AMD kan. So kita tulis AMD. AMD, Advanced Microservices. Ini pun syariah tuan-tuan dan puan. Nampak tu kat situ. Tu dia, berada di paras all time high Berada di paras all time high. Kita punya the main semicon by design and juga the very first of the dalam bahagian supply chain kita tu telah breakout daripada sideway yang agak lama juga daripada selepas COVID tu, dan terus menaikkan sampai all time high. Sekarang dia ada apa ni? $105 USD. Oh my god. Tu dia. So, untuk siapa-siapa yang masih lagi tidak ada akses kepada akaun global, bolehlah contact saya untuk buka akaun CGSC IMB dan bersama-sama dengan tim kami Smart Saham untuk involve dalam pasaran global. Okay. Okay. So, itu sahaja untuk kita punya session pada malam ni. Macam mana? So far so good. Ada apa soalan tak? So, kalau tiada soalan, tak mengapa. Kita akan continue dalam masa yang seterusnya yang akan datang nanti. Wave 3 tu, tunggu LPS Jun. Ya, teman-teman Friday kita. Tapi untuk investment yang sangat-sangat long term sangat-sangat long term. Okay. Dan long term tu memang disebabkan untuk global punya trading ni dia in terms of pricing and brokerage dia boleh consider agak pricey. Tapi kalau kita invest untuk long term, and then that cost is very small lah. Okay. Tapi tak ada masalah. Saya harap session yang saya bagi pada malam ni memberikan sedikit gambaran macam mana nak fahami that semiconductor industry tu. Okay, nak jelaskan lebih lanjut tu mungkin dah kena pergi attend mungkin kena buat research yang lebih lagi untuk memahami the real process of how semiconductor punya industry to works lah. Okay, tapi dari segi the whole industry and what counters to look for and apa industry ataupun company yang related. Okay, harap session saya ni memberikan pencerahan untuk siapa-siapa yang baru nak mengenali industri industri semicon, lagi-lagilah siapa-siapa yang baru nak mengenali saham itu sendiri. Kadang-kadang tidaklah bermakna market kita tengah merah kita tidak boleh trade, tetapi dengan contoh yang macam hari ni kita nampak teknologi memberikan kenaikan yang positif berlawan arus dengan kita punya market KSCI, dan itu adalah sebahagian daripada teknik untuk pick the right industry aside from picking the right counters untuk invest ataupun trade untuk dalam masa short term. Okay, sekian. Right. Terima kasih. Okay, right. Tak ada masalah. Hidden gems Tuan Faiz Akmal kita. Okay. So, siapa-siapa yang tak dengar kita punya session pada malam ni, sangat-sangat rugi. Okay, kerana jarang kita membuat session untuk memberikan counter global. So, ni mungkin the first of many. InsyaAllah. So, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi dalam session yang akan datang.